Dia satu benda yang kita tak boleh nak nafikan ialah dekat sebahagian kampus ataupun dekat asrama ke benda semua ke, mesti ada kes-kes yang mana adalah student-student yang cuba untuk jadi kapla. Dan aku Kapla High Council. Ada yang biasa-biasa je, sebagai contoh just macam kata usik-usik sikit, dan ada juga sebenarnya yang terlalu ekstrim sampailah ada student yang hilang nyawa. Dalam masa kurang 10 tahun, UPNM dah pun 2 kali jadi highlight dekat berita-berita utama dekat Malaysia ni disebabkan perbuatan student dorang, yang mana antara isu yang paling famous ialah berkaitan dengan arwah Zulfarhan. Dan untuk kali ni kita akan bincangkan pasal highlight yang ketiga. Highlight ketiga ni sebenarnya satu isu yang sebenarnya timbul secara tak sengaja. Apa yang jadi kat sini aku nak kongsi dengan korang, yang mana ini ialah pendedahan yang dibuat oleh satu portal yang dikenali sebagai The Merdeka Times. Ikutkan kronologi asas, katanya seorang pegawai kadet tahun 2 di Akademi Latihan Ketenteraan ALK Universiti Pertahanan Nasional Malaysia atau UPNM di Sungai Besi dipercayai dibulu dan didesa seorang seniornya dengan menggunakan sterika, ditekuk di bahagian dada hingga meninggalkan kesan. Sumber memberitahu The Merdeka Times atau TMT, insiden membabitkan pegawai kadet lelaki itu secara tak sengaja diketahui pegawai bertugas selepas individu tersebut mengikuti latihan TTS minggu lalu. Dia jadi minggu lepas, minggu ni tak pasti apa tindakan yang diambil. Tak dengar lagi apa hukuman yang akan dapat atau dikenakan pada si pelaku, tapi katanya pelaku tu seorang je. Setakat tu je saya dapat maklumat sebab saya bukan first hand yang terima gambar dan juga maklumat. Kata sumber yang tak pasti pasal apa punca insiden tu waktu dihubungi TMT. TMT juga ada tengok foto screenshot individu tersebut dipercayai dari grup WhatsApp company pegawai kadet terbabit yang dah pun dipadam tapi sempat dikongsikan rakan sumber kepada sumber. Waktu latihan tu, individu tu dikatakan gunakan pakaian yang tak tutup keseluruhan badan. Jadinya mendedahkan kesan dekat rakan pasukan lain sebelum disedari pegawai petugas. So lepas tu situasi mangsa pun diketahui oleh pihak LK tapi tak tersebar. So bayangkanlah kalau kata tak ada latihan tu dan individu yang dikatakan tu duk pakai pakaian penuh tu, kita rasa mungkin sampai kesudah kita tak tahu apa terjadi sebenarnya dekat individu tersebut dan mungkin takkan ada pengadilan pada individu tersebut. Apa-apa pun, ATM dah pun keluarkan kenyataan rasmi berkenaan dengan apa yang terjadi dan diorang maklumkan yang perkara ni dah pun berada dalam siasatan. Ikutkan info yang dikongsikan oleh The Merdeka Times, ATM dalam kenyataan media malam ni menegaskan bahawa siasatan akan dilaksanakan dengan terperinci dan tak akan melindungi serta berkompromi terhadap mana-mana pihak terlibat dengan isu ini. ATM berkata tindakan disiplin yang keras maupun tindakan undang-undang akan dikenakan kepada pihak terlibat jika terbukti bersalah. ATM ambil maklum mengenai laporan yang tular di media alternatif dan juga media sosial berkenaan insiden seorang pegawai kadet ALK UPNM yang disyaki dibulu dan didera oleh seorang seniornya menggunakan sterika yang ditekap di bahagian dada pegawai kadet tersebut sampai tinggalkan kesan. Sesudah itu, ATM mengesahkan bahawa kes tersebut kini sedang dalam siasatan di peringkat ALK UPNM. So, persoalan dia dekat sini, adakah perkara ni memang langsung tak disedari oleh sesiapa pun dan adakah individu yang kena tu, ada tak dia beritahu dekat kawan-kawan dia ke, family dia ke, benda semua ke? Kalau kata family tu, aku rasa mungkin dia takkan beritahu lah sebab sekarang ni kita tengah deal dengan tentera. Secara spesifiknya, kita tengah deal dengan pelatih tentera. Of course, diorang ni memang tough lah, tapi macam mana pun, benda ni mungkin pros and cons juga untuk diorang. Sebab apa? Sebab dia punya pro dia ialah diorang memang mantap lah, memang kuat lah kan. Tapi dia punya cons dia ialah benda ni sebenarnya membahayakan diri diorang sendiri. Mungkin diorang rasa macam, oh aku ni seorang pelapis, jadinya aku kena kuat, aku kena make sure aku dapat tahan benda ni semua. Let's say kalau kata bila berada di situasi sebenar nanti, takkan bila kata aku kena sikit dengan musuh aku nak mencicit lagi. Mungkinlah dia berfikir macam tu. Dan aku tak tolak juga kemungkinan yang individu ni dia takut nak beritahu semua orang sebab takut akan teruk lagi benda yang akan jadi. Tapi macam mana pun aku nasihatkan jugalah, kita tak tahulah kalau kata ada orang yang dah tahu dah pasal benda ni ataupun tak, tapi apa yang aku boleh kata, let's say lah kalau kata benda ni berlaku depan mata korang, jangan berdiam dan jangan takut sebab kita kena tegakkan keadilan. Sah-sah benda yang kita tengok ni dah pun keluar dekat berita dan sebagainya, dah ada contoh dah pun, let's say lah na'udzubillah min zalik, kita fikir the worst case that can happen. Sebagai contoh, kalau kata jadilah something dekat pelapis ni,
hilang nyawa. Macam arwah Zul Farhan. Korang sendiri dah tengok dah apa keputusan yang dah pun dikenakan kepada mereka yang terlibat dengan arwah Zul Farhan ni, yang mana masing-masing kena. So sekarang ni bila kata kita pergilah report pada mereka yang sepatutnya, apa yang kita tengah buat sebenarnya kita selamatkan semua orang. Kita selamatkan yang kena tu dan kita selamatkan orang yang buat benda tu. At the end of the day, percayalah cakap aku, macam mana teruk pun masing-masing punya bercakarkan benda semua ni, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian ada antara diorang ni akan jadi kawan baik. Tapi untuk sampai ke tahap tu, diorang kena lalu pahit manis semua benda lah. Jadi bila kata kita elakkan daripada benda jadi teruk pada waktu sekarang ni, kita sebenarnya tengah secure masa depan untuk diorang ni semua. So jangan takut bila kata kita pergi buat report, kita buat laporan, kita bukan nak defend sesiapa. Kita cuma nak membetulkan keadaan dan make sure benda macam ni tak merebak sampai akan jadi lagi teruk. Ya? Macam sekarang ni, let's say lah kalau kata terbukti lah memang yang si pelaku tu buat perangai, buat salah. Kurang-kurang dia kena duduk dekat dalam tirai besi tentera mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Lepas tu keluar. Yang mana aku rasa better dismiss lah, better dia pergi belajar buat benda lain. Untuk aku sendiri, aku tak nak orang-orang macam ni untuk jadi mereka yang mempertahankan negara. Tapi apa-apa pun pada aku, that's the right thing to do. Tapi apa-apa pun aku bersyukur sebab perkara ni ditakdirkan sampai ke pengetahuan pihak atasan, dan aku harap pihak ATM tolong kenakan tindakan sekeras-kerasnya pada mereka yang berkait dengan isu ni, termasuk juga pada mereka yang tahu benda ni terjadi tapi diorang bertindak mendiamkan diri. Dan insyaAllah kalau kata ada update yang terbaru, aku akan kongsikan dengan korang. Dan akhir kata pepantun, sambil sembang makan lepat, mulut penuh cakap pun pelat, kalut sangat tunjuk kuat, masuk dalam terkulat-kulat. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.